semula sebab dia belajar yang bahasa Arab ni perlu bertulis. Kalau tak bertulis susah nak tengok. Okey, yang pertama tadi buku surat 39. Yang pertama tadi al-mu'minatu. Ya, dalam bentuk marfu'. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah, terima kasih Allah. Walaupun diuji sekejap, lepas tu baik. Al-mu'minatu. Ya, al-mu'minatu. Ini kita sebut marbutah. Ya, al-marbutah. Jadi apa maksud marbutah daripada kalimah rabatah? Rabatah artinya bersimpul ataupun terikat, yang berikat. Jadi tadi pada kedudukan, tengok ni saya tukarkan warna bagi nampak. Ya. Jadi ni baris hadapan. Ni baris depan ni kan. Jadi ni kalau kita belajar, kita dalam bahasa tajwid kita sebut, bila kita belajar tajwid kita sebut ni dhammah. Ya. Bila kita belajar lughatul Arabiyah kita sebut marfu', benda yang samalah. Jadi ni kenapa marfu' dengan dhammah? Kerana dia isim mufrad. Nanti bila kita belajar lagi, kenapa dalam Quran sekejap marfu', sekejap mansub, sekejap majrur, sekejap majzum. Ya, nanti bila jadi ayat barulah kita faham, ya. Baru kita faham kenapa itu berlaku. Jadi di antaranya kita dah belajar mubtada khabar. Kan? Bila mubtada khabar permulaannya mesti kalimah isim yang marfu'. Jadi bolehlah di antara yang marfu' itu ialah mubtada. Selain daripada mubtada, kita juga dah belajar ya setiap fa'il wajib marfu'. Ya. Kemudian kita juga dah belajar ya ada juga yang marfu' itu dengan sebab selain daripada mubtada khabar naibul fa'il. Itu nanti di antara yang kenapa adanya marfu'. Dan kita pula tengok sekejap kita sebut marfu' dengan dhammah. Sekejap nanti kita sebut marfu' dengan alif. Sekejap nanti kita sebut marfu' dengan waw. Ya, kenapa benda tu berlaku? Kerana perubahan ya bilangan. Ya, perbezaan pada bilangan. Sekarang contoh kita sebut al-mu'minatu sebab ini bilangan berapa ni? Ramai. Ramai. Satu seorang. Mufrad. Cuba kita sebut bahasa Arab sebab kita sedang berada nadrusu fil lughatil arabiyah. Kita belajar di dalam kelas bahasa Arab, nadrusu fil lughatil arabiyah. Ya, kita belajar dalam bahasa Arab, ya kita sebutlah ni mufrad. Jadi kita sebut ni apa dia? Marfu' bi dhammah. Kenapa? Sebab isim mufrad. Lepas apa maksud al-mu'minatu? Artinya seorang perempuan ya, seorang perempuan beriman. Ini seorang perempuan beriman ni. Ya, kalau kafir al-kafiratu. Ya, contoh kita buat contoh je ya. Sebab ada mu'minah, ada al-kafirah kan? Al-kafirah. Apa dia? Al-kafirah. Juga ada ya al-kafiratu tapi maksud yang berbeza. Ini seorang perempuan kafir. Seorang perempuan beriman. Siapa tu? InsyaAllah kita lah. Ya. InsyaAllah kita lah tu. Okey. Kalau dua orang ini pada kedudukan marfu'. Marfu' dengan apa? Dhammah. Kenapa marfu' dengan dhammah? Isim mufrad. Jelas tak? Saya ulang banyak-banyak kali supaya sangat jelas. Mutekan suara semua sayang. Mutekan suara supaya semua dapat dengar dengan jelas. Ya. Okey. Untuk dua orang, marfu' dengan apa? Alif. 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 Dengan alif ya. Okey. Marfu' dengan alif. So kita tambah di ujungnya alif. Ya, ditambah ujungnya alif. Ya, jadi sebelum kita nak
tambah alif, tukar dulu ta ni. Bila sebab kena ingat buat not. Ta marbutah ini tidak boleh bersambung dengan apa-apa huruf hijaiyah. Ya, tulis buat not. Ni ilmu yang Allah ajar. Ta marbutah tidak boleh bersambung dengan sebarang huruf hijaiyah. Semua huruf hijaiyah tidak boleh bersambung dengan ta marbutah. Jadi bila kita nak jadikan dia marfu', dia mesti bersambung dengan alif. So boleh tak ta marbutah bersambung dengan alif? Jawapannya tak boleh. Jadi kalau tak boleh, ta marbutah tukar kepada ta maftuhah. Baru boleh sambung. Okey, ingat ta marbutah hanya ditemui di hujung kalimat. Itu yang pertama. Yang kedua, tulis buat not. Ta marbutah tidak boleh bersambung dengan semua huruf hijaiyah. Maka apabila dia nak bersambung dengan huruf hijaiyah, wajib ditukar ta marbutah kepada ta maftuhah. Okey, sekarang kita al mina, nampak ni nun mina. Jadi dua ta ni tukar kepada huruf apa? Ta maftuhah. Baru boleh sambung dengan alif. Ya, nampak? Baru boleh sambung dengan apa? Alif. Al-mu'minatani. Okey? Boleh? Nampak ke tak nampak? Ke nak tulisan warna hitam? Mana yang terang? Merah ke hitam? Nampak Ustazah. Nampak jelas. Dua-dua nampak. Dua-dua nampak? Nampak. Tak nampak kata piramid tak lama. Okey. Tandakan ta marbutah ni buat nota. Buat nota kaki. Ta marbutah ni asalnya ta marbutah pula. Ta maftuhah ni asalnya ta marbutah. Ya, sekarang kita tukar kepada ta maftuhah sebab bersambung dengan alif. Bila dah sambung dengan alif bunyi al-mu'minatani. Ya. So sekarang dah jadi bilangan berapa? Dua. Ada kedudukan apa? Bukan mansub. Pada kedudukan marfu'. Jadi marfu' bin alif. Dah banyak kali ulang tak apa. Marfu' bin alif sampai betul-betul faham. Marfu' dengan alif kerana bilangan dia dah tukar. Dari mufrad kepada musanna. Okay, jelas tak? InsyaAllah. Ada yang tak jelas boleh tanya. Apa musanna pula tu? Musanna artinya bilangan dua pada kedudukan marfu'. Ya, marfu' dengan apa? Alif. Kenapa marfu' dengan alif? Sebab bilangan yang bilangan dua. Mufrad kepada musanna. Okey, ini ada tanda muannas, di sini ada tanda muannas. Maka untuk dijadikan jamak muannas salim, ya, juga perlu ada tanda muannas. Okey. Jadi ingat, ini ta marbutah untuk bilangan mufrad. Ya. Bila nak jadikan jamak, keluarkan ta marbutah ini dulu. Keluarkan. Dia tak boleh dalam satu kalimah ada dua tanda muannas. Ya, dalam satu kalimah tak boleh ada dua tanda muannas. Kalau mufrad tandanya dengan ta marbutah. Kalau musanna tanda dengan ta maftuhah. Begitu juga dengan jamak muannas salim, dia kena ada satu tanda muannas. Okey, jadi kita tambah semua jamak muannas salim, ya, wajib ditambah di hujung kalimat dengan alif ta. Dan ta ini mesti ta maftuhah. Tak boleh dengan ta marbutah. Ya, tak boleh dengan ta marbutah. Tulis buat note betul-betul. Ya, bila nak jadi jamak muannas salim hanya boleh ditambah dengan di hujung kalimah alif dan ta. Dan ta ni mesti ingat sampai kita meninggal dunia. Ta ni mesti dalam bentuk ta maftuhah. Ya, ta maftuhah atau ta at-ta'nis.
Tak boleh dengan ta marbutah. Jangan kita kata tambah alif dengan ta, kita pun tambah alif ta marbutah. Okey. Sekarang kita tukar. Dan bila nak buat jadikan jamak muannas salim, dia tak boleh ada dua tanda muannas. Maka ta marbutah ini kena dikeluarkan. Jadi kita ambil dekat mana? Kita ambil sampai pada tanda ni. Ya. Cuci hati yang bising saya. Okey, sampai dekat sini saja. Dari mufrad ambil sampai al-mu'minah saja. Ta ni tak boleh diguna pakai. Ya, kenapa ta marbutah ini tunjuk untuk mufrad. Ya, tapi sekarang kita bukan nak tunjuk bilangan satu. Kita nak tunjuk bilangan yang ramai. Jadi ingat, kita hanya salin semula al-mu'minah ni saja. Ini boleh diambil. Okey, sekarang dah nampak kita salin semula ya. Ya, al-mu'minah. Dia nampak ni. Kan kita ambil dari asal. Al-mu'minah. Baru sambung, kita kata sambung alif. Nampak ni? Sambung alif. Okey, sambung alif. Okey. Tu dia cantik sikit tu. Not bisa dia bawa akbar. Tani nanti. Okey, sekarang baru kita salin. Ambil daripada al-mu'minah ni ya. Al-mu'minah. Sambung alif ni. Sebab disuruh sambung dengan alif. Baru sambung dengan al-mu'minah. Ya, sekarang tengok. Ini marfu' dengan dhammah. Ini marfu' dengan alif. Ini juga marfu' dengan dhammah. Jadi jangan terkeliru. Ini marfu' dengan dhammah. Dhammah ini adalah daripada hasil ta maftuhah. Yang di sini dhammah. Tapi dengan ta marbutah. Inilah yang membezakan marfu' bi dhammah untuk mufrad dan marfu' bi dhammah untuk jamak muannas salim. Okey, ada berapa tanda marfu' sekarang kita dah belajar ni? 3. Alah. 2. Nampak belum dah salah. Kan? Okey. Nampak? Untuk mufrad dengan jamak muannas salim tanda marfu'nya sama. Kan? Ini pun dhammah, ini pun dhammah. Tapi pada kedudukan yang berbeza. Ini ta marbutah, ini ta maftuhah. Yang ini biduni alif, tanpa alif. Ini maujud alif. Ada alif. Okey, boleh? InsyaAllah. Tak payah tayang tak ada nak jadi. Kakak simak di pesan dengan dah semalam. Ini pesan. Umi pesan ke dalam. Al-mu'minatu. Ya, kita tambah alif dan ta. Ya, tambah alif dan ta. Okey. Jelas? Ini marfu' dengan dhammah, ini marfu' dengan alif, ini marfu' dengan dhammah tapi pada kedudukan yang berbeza. Okey. Jadi ini kita terjemah dengan seorang perempuan beriman, 2 orang perempuan beriman, ramai ataupun kita sebut orang-orang perempuan beriman atau ramai perempuan beriman. Jelas atau tidak? Jelas. Alhamdulillah. Okey, cuba buat sendiri al-kafiratu untuk musanna dan untuk jamak muannas salim. Cuba buat. Kafirat. Kafiratan. Macam mana nak buat? Al-kafir. Ra jangan panjang. Kalau ra panjang salah. Al-kafiratani. Ya. Jangan panjang pada ra ya. Panjang pada ta. Al-kafiratani.
Firotani. Ya. Al-kafirotani. Ini Al-kafiratu. 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 Ya. Okey, al-kafiratu. Okey, boleh kalau jumpa kita baca dalam Quran boleh jelas jumpa ni kalimah ni adalah jamak muannas salim. Ya Allah. Sekarang kita sedang belajar jamak muannas salim pada kedudukan marfu' ke mansub ke majrur. Pada kedudukan apa? Marfu. Mansub. Marfu. 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 Saya tulis besar-besar ni. Ni marfu'. Ya, marfu' bil dhammah, marfu' bil alif, marfu' bil dhammah. Ni marfu'. Itu juga yang mana? Hati mana? Marfu'un kalau kita bariskan. Dia belajar ni. Domah. Dia kan dia kat ni. Fokus domah. Hati tu belum lagi. Belum lagi. Dalam macam mana? Kalau dia atas. Yang jadi bagi dia bertanya dah. Sekejap ya. Okey, ada soalan tak? Tadi saya dengar macam ada buat discussion dengan isteri. Bagus satu. Okey, boleh tanya sekarang. Kalau ada yang tak clear boleh tanya. Tanya sekarang sebelum saya tukar. Tadi saya dengar ada suara. Apa kerja? Al-kafiratu kenapa baris depan? Okey. Kafiratu ni kenapa baris depan, nampak ni? Al-kafiratu. Ya, ini pada kedudukan marfu' bi dhammah untuk mufrad. Jadi al-kafiratu. Yang ketiga, al-kafiratu. Okey, ini jamak muannas salim. Bukan al-kafirati, ini dah tandakan alif ta. Okey. Ya. Okey, ada tak yang dekat sana yang saya hanya bertemu dalam alam online saja? Ada soalan tak? Ya, tanya betul-betul supaya lepas ni jelas sangat-sangat. Biarpun kita belajar sikit-sikit tetapi sedikit itulah yang menyebabkan kita tidak ditanya oleh Allah kerana tetap berusaha untuk menjadi hamba Allah yang memahami Al-Quran, insya-Allah. Okay, ada soalan tak? Ada tak? Tak ada. Okey, jelas tak? Ini al-mu'mina, al-mu'minatani, al-mu'minatu. Pada kedudukan apa ni? Marfu. Marfu. Okey, jelas? Okey, jelas kita tukar. Tak pandai kita tukar. Tengok page 40. Tengok 40. Arba'un. Tengok nombor 2. As-sani. Rakam as-sani pada nombor 2 tu. Bila isim mufradnya mansub. Okey, mesti terbayang. Mansub ada berapa tanda mansub? Tiap-tiap minggu saya ulang. 3. Ya, okey, alhamdulillah dah pandai lah. Ini mansub bukan dengan nun, dengan ba. Mansubun. Ya, mansubun bila disebut mansub terus dah bayang dalam kepala. Ya, apa yang terbayang? Tanda-tanda mansub. Okey. Mansub untuk mufrad dengan apa? Fathah. Dengan fathah. Kalau untuk musanna? Ya. Ya. Yang huruf apa? Dalam Quran tu ada 2 ya. Satu ya. Ya, huruf lin. Okey, untuk jamak mansub dengan apa? Ya. Ya, huruf apa? Huruf mat. Ya, huruf mat. Okey, boleh. Kalau dah lepas mansub, okey boleh sambung. Okey, sekarang kita sambung. Tengok dia kata, kalimah yang sama tadi as-salihatu, ini tukar as-salihat. Ya, yang berubah pada baris di hujung, itu yang namanya nahwu. Ya, pada ujung tu yang kita belajar nahwu tu itulah bendanya. Perubahan pada baris di akhir kalimah. Okey, sekarang kita tukar daripada as-salihatu kepada as-salihah. Ya, tukar kepada as-sa. Saya guna bentuk Al-Quran ya, sebab nanti dalam Al-Quran dia tak guna alif soghir, alif mad yang panjang. Dia guna alif soghir macam ni. So saya nak biasakan dengan guna alif pendek. Ya, soghir artinya kecil. As-sa. So nanti dalam Quran boleh nampak macam ni, oh dah tahu tak? Dah tahu, tapi tetap bacaan mad asli. As-sa liha ta.
Jadi yang kita belajar nahu-nahu tu apa benda? Ni dia. Nahu membincang pada baris di akhir kalimah. Ya, kalau saraf bincang perubahan pada kalimah. Ya, kalau saraf perbincangan pada pertukaran kalimah. Kalau nahu bincang mengenai pada baris di hujung kalimah. Adakah faham? Dah belajar berapa bulan nahu saraf tu? Boleh? Kalau orang tanya apa nahu boleh jawab? Kalau tanya apa saraf boleh tahu? Alhamdulillah. Okey. Sekarang as-salihata ini marfu' ke mansub? Mansub. Mansub. Mansub dengan apa ni? Fathah. Fathah. Kenapa dengan fathah? Yang Mufrad. Sebab mufrad isim mufrad. Berubah makna ke tak ni? Makna berubah ke tidak? Tidak. Tidak. Maknanya tetap seorang perempuan soleh. Tetap seorang perempuan soleh. Dia berubah. Ya, dia berubah pada baris. Nanti bila jadi ayat, dia berubah kerana pada dia punya mauqif yang berbeza. Okey? Okey. Untuk jadi kamusana, jadi macam mana? Tambah apa? Yan. Tambah alif saja ke? tambah jadi Nun baris mana? Boleh tak kalau saya nak buat nun baris atas? Tak boleh. Boleh. Sebab nun baris atas bukan milik untuk musanna. Ya, asal liha. Alah, tertinggal pula. Tanya. Salah. Ini untuk lelaki. Ni masuk kan? Mansub. Masuk Masuk. Itulah salah. Tahu Jadi ya. yang padam tu. Okey. Solihaini. As-solihaini. Ni ada perempuan kan? As-solihataini. Ya, as-solihatai. Ni. As-solihataini yahudin. Nun baris bawah. Okey, untuk jamak as-salihat Tina. Atina. Tak pernah dengar macam tu. As-solihat. As-solihati. Jaga baik-baik ni. Dia mansub bil kasrah. Dia tak boleh mansub dengan baris atas. Sebab tu tadi awal-awal saya dah bagi tahu. Jamak muannas salim tak boleh terima baris apa? Not besar-besar. Ya, tulis betul-betul. Ya, jamak muannas salim. Ni saya buat J jamak, M muannas, S salim. Tak boleh terima baris apa? Atas. Atas. Tidak boleh menerima baris atas. Tulis sendirilah, jangan ikut tulisan saya belajar ringkas dulu. Belajar ringkas dia tulisankan ni. Jamak muannas salim tidak boleh menerima baris atas. Jadi dia hanya boleh terima baris depan dan baris bawah. Pada kedudukan mansub, ini mansub ni. Mansub bil kasrah. Jangan tulis majrur bil kasrah, salah. Dia bukan majrur, ini adalah mansub tapi pada kedudukan berbaris bawah. Kenapa? Ni jawapannya. Sebab dia tak boleh menerima baris atas. Okey? Habis. Okey, dah habis dah. Jadi inilah kedudukan jamak muannas salim. Mansub bil fathah untuk mufrad, mansub bil ya untuk musanna, dan mansub bil kasrah untuk jamak muannas salim. Okey, selesai, habis. Seterusnya. Okey, ni yang kita belajar ni semua dalam bentuk isim makrifah ya. Kalau dalam bentuk nakirah boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. Keluarkan je alif lam tu. Ya, keluarkan alif lam tu. Ya. So sekarang bila dah keluarkan alif lam, di ujungnya mesti ada tanwin. Okey. Mesti ada apa? Okey, ni solihah. Jadi ada dua. Sama je. Ini ta sebab ada alif lam. Kan alif lam dengan tanwin tak boleh duduk satu rumah.
Kenapa? Sebab bila ada alif lam dia jadi makrifah. Bila tak ada alif lam dia jadi nakirah. Nakirah. Yang ni pun sama. Ya, keluarkan alif lam jadilah. Jangan pula dan ini dah keluar alif lam, ni ada tanwin, ini pun letak nin asal. Jangan buat perangai. Ya, jangan. Salihatain. Dia tetap tak boleh terima tanwin di sini sebab dia bukan mufrad. Yang boleh terima tanwin untuk isim mufrad. Ini musanna. Salihatai. Ni nun ni jangan pula buat tanwin. Kenapa? Tu tanwin, ni pun tanwin. Sebab asal tanwin adalah nun sukun. Ya, jangan buat tanwin. Ya, jangan tulis tanwin di ujung nun ni. Sebab pernah berlaku. Dia kata tu tanwin, nin pun tanwin lah. Jadi untuk bilangan 2, salihataini. Ya, ingat yang huruf lin sebelumnya mesti baris atas. Untuk jamak muannas salim, ya macam mana? Solihat. Ti tak ada alif lam pun ti juga. Salihati. Salihatin. 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 Tin ya, tin. Salihatin. Jangan sebut tin. Ya, kita tu ngaji tabari 2 bawah tin. Dia bukan tin. Tin. Dengung satu harakat. Ya, kerana asal tanwin itu ialah nun sukun. Ya, okey. Salihatin. Tin. Bunyi dengung satu harakat. Ya, jangan baca tin. Tak apalah tin dulu, sekarang bukan tin, sekarang tin. Dengungkan satu harakat. Okey, boleh? Ni salihatan. Salihatain. Kita berhenti. Salihatain. Ini salihat. Bunyi hamas. Okey, habis. Okey, masuk kepada nombor 3. Yang ketiga. Ustazah nak tanya. Ya, boleh insyaAllah. Kenapa beza isim makrifah pada jamak muannas salim dengan isim nakirah, jamak muannas salim beza ti dengan tin? Beza di sini, kalau salihatin di sini. Kalau di sini katakan dengan kasrah. Makrifah ti kan as-salihati, nakirah salihatin. Maksudnya apa beza as-salihati dengan salihatin? Maksudnya yang tu ya? Ya. Okey, kalau dengan as-salihati, ini isim makrifah khusus. Contoh kalau kita buat as-salihati, kita boleh tulis perempuan-perempuan soleh itu ataupun ini. Kalau yang ni salihatin, perempuan-perempuan soleh. Tak boleh tulis itu ataupun ini kerana dia dalam bentuk umum. Ini dalam bentuk umum yang dalam bahasa Arab kita sebut nakirah. Yang ni ada alif lam kita sebut ma'rifah. Ini khusus. Ini umum. Ini dalam bentuk khusus. Kita terjemahkan yang tepat perempuan soleh itu ataupun perempuan kalau kita nak sebut perempuan kita sebut para wanita pun boleh, para wanita soleh ini ataupun bukan apa dia suara tak dengar. Bukan ke tin tunjukkan mufrad. Baris 2 bawah. Ni baris 2 di bawah ni. Yang ni. Dengan yang sama ni. Okey. Sekarang ni tengok. Yang ni dia baris atas. Salihatan. Betul. Ini pun dengan baris 2. Tapi kedudukan dia baris 2. Sebelum baris 2 ni dengan ta marbutah. Ini untuk kedudukan
mufrad. Mufrad. Ya, sebab tu saya dah kata tadi, bila jamak muannas salim, ingat tak saya kata buat nota tadi? Bila jamak muannas salim, dia tak boleh dengan ta marbutah, dia mesti dengan ta maftuhah. Jadi bila ta maftuhah dengan berbaris kasrah, juga dengan tanwin kasrah ini, tanwin kasrah, tapi tak sama dengan tanwin fathah, ataupun katakanlah kita nak buat di sini salihatin, ya, contoh nak bagi nampak jelas, ya, saya tukarkan salihatan kepada salihatin, ya, supaya nampak clear. Terus. Okey, nanti pada majrur akan sama macam ni, ya, salihatin ni baris bawah, tapi dia bukan dengan ta maftuhah. Ini dengan ta marbutah. Kenapa dengan ta marbutah? Sebab ini bilangan satu. Ya. Ini juga dengan baris 2 di bawah. Sama seperti ini. Sama kan? Nampak tak? Tapi di sini bukan dengan ta marbutah. Ini disebut ta maftuhah. Ta yang terbuka. Ya, ta yang terbuka. Jadi bezanya ini merujuk kepada bilangan jamak. Ini kepada bilangan mufrad. Ya, mufrad. Ya, jadi sebab tu kita kena kenal huruf. Ya, kena kenal huruf. Ini hurufnya ta marbutah. Ini hurufnya ta maftuhah. Okey, yang bertanya jelas tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Tengok kepada majrur, ya, pada kedudukan majrur. Okey, muka surat 40 ni rakam asalis, nombor yang ketiga tu. Bila isim mufradnya majrur, yang Kak tanya tadi tu. Bila isim mufradnya majrur untuk jamak muannas salim ditambah alif dan ta serta berharkat kasrah pada akhir kalimah. Okey. Muka surat 40 tengok nombor 3. Tak ada. Oh ya ke? Oh, masya-Allah, siap gajah. Okey, cuba tengok pada muka surat 40 yang ada buku, yang tak ada buku, dengar je saya cakap, insya-Allah boleh faham. Ya, nombor 3 dia kata bila maksudnya apabila kita menemukan kalimah isim mufrad majrur. Jadi bila sebut majrur dah duk teringat. Bila majrur baris dia kat mana? Bawah. Okey, ada berapa tanda majrur? Ada berapa tanda majrur? Dua. Banyak. Okey. Okey, dah simpan dalam kepala lah tu bila saya tanya dia jawab tu. Okey. Sekarang cuba tengok. Dia bagi pertama contoh al-mislu, dia bagi contoh al-fasiqah. Ya, al-fasiqah. Ni buat kalimah boleh tapi jangan beramal. Tahu apa maksud fasiqah? Fasik. 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 Ya, belajar boleh, buat jangan, na'udzubillah. Na'udzubillah zalik. Ya, al-fasiqah. Al-nifa, ya, al-fasiqah. Al-fasiqati. Ini mufrad muannas. Ini disebut kalimah Mufrad. muannas. Mana tanda muannas? Ta. Marbuta. Mana tanda mufrad? Kasrah. Kasrah. Okey. Majrur bil kasrah. Majrur bi kasrah. Okey, al-fasiqah. Belajar aja ya, jangan buat. Ya, apa maksud al-fasiqah? Seorang perempuan fasik. Maksud fasik perempuan Islam yang Islam tapi tak buat apa yang Allah suruh. Buat dosa besar, bukan dosa kecil. Kalau kita sebut fasik, ya, artinya dosa besar, bukan dosa kecil. Ya, bukan dosa kecil, dosa besar. Ya, kena ingat dosa besar, bukan dosa kecil. Okey, ni pada kedudukan apa ni? Baris bawah kan? Kita sebut majrur Bi kasrah. Ada tu tiap-tiap minggu belajar. Majrur bil kasrah.
kasrah. Kita tanya pula, kenapa dia majrur bil kasrah? Kenapa? Mufrad. Isim Mufrad. Muannas. Kalau musanna jadi macam mana? Al-Fasiqataini. Oh, pandai. Al-Fasiqataini. Pandai. Okey, mana tanda muannas pada kalimah al-fasiqataini ni? Ya. Tanda muannas, bukan tanda musanna. Dia dengan tak habis. Ni pada tanda ta. Okey, mana tanda musanna? Tanda musanna. Ni dia, ini tanda musan. Okey, apa maksud al-fasiqataini? Perempuan. Dua orang perempuan fasik. Kalau tanya mana tanda perempuan ni lah, wanita ni. Mana tanda dua? Ni tunjuk satu-satu. Okey, kalimah ni makrifah ke makrifah ke nakirah? Makrifah. Ada lam. Mana tanda makrifah? Alif lam. Pandai. Actually Al-Quran ni makrifah. Okey, sekarang cuba buat untuk jadikan jamak muannas salim. Simpan topi tu kat atas. Alfa siqa. Siqa ke mana pergi dia? Siqa pergi mana? Baris bawah. Jadi majrur pun dengan kasrah, mansub pun bil kasrah. Nampak? Jadi ada dua tanda kasrah tapi sebutan yang berbeza. Ini kita sebut majrur. Yang tadi kita sebut mansub. Ini majrur bil kasrah. Boleh ke tak boleh? Faham ke tak ni? Saya tengok kelas yang second class tu. Dia ada jawab ke tak? Tak jawab. Okay, alhamdulillah dia ada jawab. Okay, boleh saya teruskan. Dia kata okey Ustazah, boleh Ustazah. Dia kata boleh tu okey lah. Okey, ini mana tanda jamak muannas salim? Alif. Alif aja. Alif ya. Alif ta. Alif ya pula. Alif mana? Alif ta. Alif ta. Ta huruf apa ni? Tak ini. Alif betul, tambah puhab pun betul. Dua-dua betul. Okey, apa maksud al-fasiqati? Perempuan yang fasik itu. Ramai orang perempuan fasik. Hatilah. Ya, nak sebut ramai ke, nak sebut orang-orang perempuan fasik ke suka, yang penting awak faham. Itu yang pentingnya. Ya. Okay, yang penting awak jangan kata lelaki. Yang penting awak kata perempuan. Yang penting awak kata ramai, bukan dua, bukan satu. Maknanya fahamlah tu. Ya, orang-orang perempuan fasik. Ya. Okey, habis. Alhamdulillah, dah habis dah. Jadi jelas atau tidak jamak muannas salim pada kedudukan marfu', pada kedudukan mansub dan pada kedudukan majrur? Perlukan latihan. Okey. Tengok seterusnya. Surah 40. Hari ni, okey, sebelum saya terlupa. Kenapa disebut salim? Jamak muzakkar salim. Jamak mengekalkan ayat berubah. Dia mengekal. Oh, saya dah ajar minggu lepas ya? Dah. Dia mengekalkan kalimah isim. Awal. Okey, sekarang kita masuk ke jamak taksir. Okey. Betul-betul pada jamak taksir. Jamak taksir ni tidak semudah yang disebut. Ya, dia tak mudah macam jamak muzakkar salim. Okey, jamak muzakkar salim ada berapa tanda nak kenal jamak muzakkar salim? 3. 3. Nak kenal jamak muzakkar salim ada tanda 3? 4. Lagi banyak.
Ada berapa tanda nak kenal jamak muzakkar salim? Dua. Apa dia? Kasrah jamak. Muslimuna. Wow, Lagi nun. satu. Wow, nun dengan Ya, nun. Muslimina. Ya nun. Ya, Bukan nun. bukan 3, bukan 4. Dua saja. Okey, nak kenal jamak muzakkar salim, di hujungnya ada ditambah dengan huruf waw dan nun yang tak boleh terpisah. Dan nun mesti daiman baris atas. Okey. Ni yang pertama dengan waw nun. Jadi waw nun ni kita sebut marfu' tadi kan? Marfu' kan? Marfu' bil waw jamak muzakkar salim. Okey, muslimina. Dia ada dua kedudukan di sini. Ya, jadi untuk jadikan jamak muzakkar salim cuma wajib ditambah sama ada waw nun atau ya nun. kalau waw dia mesti marfu'. Kalau muslimin dia ada dua kedudukan. Jadi mana tanda jamak? Ya. Okey, ya nun ni ada dua keadaan. Yang pertama disebut apa tadi? Ya lin. Ya huruf. Bukan. Kalau di sini marfu' dengan waw jamak muzakkar salim. Di sini marfu' dengan apa? Mansub dan majrur. Okey, pada muslimin ada dua kedudukan. Kedudukan Muslimin, dia boleh jadi mansub dan dia boleh jadi majrur. Kalau waw satu saja, marfu' saja. Kalau muslimin dua keadaan. Sama ada mansub atau majrur. Kalau majrur pula cuma ada dua keadaan. Kalau majrur paling mudah, dia ada dua keadaan je. Sama ada didahului oleh huruf jar atau didahului oleh mudhaf. Itu saja yang boleh menyebabkan dia jadi majrur. Okey, boleh? Kalau mansub ada banyak sebab. Itu kena belajar kemudian. Okey, habis. Sekarang kita tinggal satu jamak. Yang terakhir namanya jamak taksir. Ya, namanya apa? Jamak taksir. Isim jamak taksir. Ya, ismu. Ya, ini jamak, ini ta ya taksir. Ya, itu cara orang Arab menanda, dia tak tanda di hujung sebab dia nak suruh kita belajar. Ya, isim jamak taksir. Okey, daripada kalimah mana taksir ni? Taksir ni diambil daripada kalimah kasaro. Kasaro tu fi'il madhi. Mana kasaro? Banyak. Bukan banyak. Kalau banyak kasir. Oh, kasir. Kasaro. Ya, kasar artinya pecah. Oh, pecah. Kalau pecah ke atas ke bawah? Oh. Itu yang diturun bagi bawah tu. Ya, kasar artinya telah pecah. Ya, itu sebab bila kasrah tu dia turun baris bawah. Okey, saat ini kita belajar isim jamak taksir, kata nama. Jamak ni himpunan ataupun kumpul. Taksir dia ni kumpul, ya, himpun, banyaklah, ramai ataupun banyak. Taksir yang terpecah-pecah. Kenapa dia terpecah-pecah? Sebab tadi kita dah belajar. Kalau jamak muannas salim ada berapa tanda? 2. Kalau jamak muannas salim, ya? Jamak muannas salim ada berapa tanda? 2. Jamak muannas salim ada 2 tanda. Sekali lagi saya ulang, dengar elok. Ni kalau ditanya malaikat dan kubur lain tanya lain jawab Alif ta. Alif ta. Jadi jamak muannas salim ada berapa tanda? 3. 3 lagi, masya-Allah. Alif ta. Alif ta 2. 1. Jamak. Barakallah. Jamak muannas salim di hujungnya wajib ditambah hanya 1 saja. Alif Tanda. alif hamzah.
Alif ta. Alif ta. Iya. Tambah ni. Muslimatun. 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 Woi, Masya Allah, barakallah. Belum berhenti dah tadi. Mu'minatun. Salihatun. Apa lagi nak cakap? Ha. Ni nampak ada berapa tanda ni? Satu je. Apa di ujungnya? Wahai sang perempuan, ingat sang perempuan. Satu je. Kita tak ada lawan lelaki sampai bila-bila. Nampak? Lelaki 2 tanda. Perempuan 1 je. Jangan nak rasa hebat daripada lelaki. Sebab Allah tak benarkan. Sampai pada jamak pun tak dibenarkan. Perempuan 1, lelaki 2. Okey. Bila jamak taksir, dia kita susah nak kenal. Ya, jadi bila kita tengok dikata kalimah itu jamak, yang tak ada di ujungnya waw nun, ya nun, ya, tetapi ataupun alif ta, tapi kita sebut jamak. Contoh saya buat. Ini kena ingat selalu. Kalimah ni kena ingat selalu. Ini tempat orang-orang Islam. Masajidah. Masajidah. Awal lah tulisan, nanti saya tulis lawa-lawa. Sebab bila tulis majid ni kena tulis comel-comel ni. Ya, sebab tempat orang-orang beri. Masajidah. Okay, masajidah. Ini jamak ke mufrad ke muannas? Tak apalah. Sebab belum belajar kan, terus saja. Okay, ini jamak. Saya sebut jamak dulu. Okay, sekarang dengar elok. Ini kalimah jamak. Ya, kalimah jamak. Sekarang cuba tengok. Ada tak waw nun atau ya nun atau alif ta? Tak ada. Bila tak ada, tinggal satu jamak saja. Sebab jamak cuma ada 3. Jamak cuma ada 3. Dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Quranul Karim, jamak cuma ada 3. Dan hari ini alhamdulillah Allah izinkan kita untuk meneroka, untuk mempelajari. Ya, satu lagi jamak, alhamdulillah. Ya, hari ini kita belajar apa? Jamak taksir. Oleh kerana di ujungnya tidak kelihatan. Ya, waw nun. Tidak kelihatan ya nun. Tak kelihatan alif ta. Tapi kita sebut jamak, maka dia adalah jamak taksir. Jamak taksir. Daripada wazan yang tidak sama seperti wazan yang telah kita pelajari. Ya. Okey, kalau saya buat contoh lagi. Walidun, walidun. Okey, tolong tanda sebelum saya terlupa. Sementara Allah ingatkan saya. Pada kalimah masajidah ini, saya tak tulis mula dengan alif lam kan? Ada alif lam? Tak ada. Tapi di sini bukan saya tulis salah, tak ada tanwin. Kalimah ini tolong buat nota. Ini pada wazan kalimah yang tidak boleh menerima tanwin. Yang disebut mamnu minas sarfi. Ya, dia tak boleh menerima tanwin. Bukan saya tulis salah, saya tulis betul. Tapi dia memang tak boleh menerima tanwin. Dan dia tak boleh terima baris bawah. Ya, tolong tuliskan dulu. Masajidah, bukan saya tulis salah, tak tulis masajidan. Mesti ada dia kata, kenapa tak tulis masajidan? Ini memang tak boleh terima tanwin. Walaupun tidak bermula dengan alif lam. Ya, dan dia tak boleh terima baris bawah. Okay. Okay, sekarang cuba tengok. Aqlamun. Saya kata ni kalimah jamak. Okey, terlupa pula cakap. Masajidah artinya masjid. Ya, masjid ataupun beberapa buah masjid. 3 ke atas kita akan sebut masjid. Okey, sekarang ni saya sebut jamak taksir tadi. Sekarang cuba tengok. Aqlamun. Saya kata ni jamak. Ya. Jamak. Ada tak bentuk macam jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim?
Tak ada. Ada. Kalau tak ada bentuk yang dua tu namanya jamak apa ni? Jamak. Jamak taksir. Ini jamak taksir. Mana aqlamun? Pen. Pen. Ataupun beberapa batang. 3 batang pen kita kena guna kalimah jamak taksir. Aqlam. Okey. Lagi. Saya tulis lagi. Aku dah. Tak nak masuk kelas tu. Kajar dengan takut. Dekat sini tak. Rusulun. Rusulun, saya cakap jamak ni. Ada tak wajah dia, wajah muzakkar salim dan muannas salim? Tak ada. Ada. Kalau tak ada, ini jamak apa? Taksir. Mana rusulun? Para rasul. Ya, para rasul. Ya, para rasul. Okey, ini di antara wajah-wajah jamak muzakkar salim. Jamak taksir. Jamak taksir, tengok jam dah dekat 10.30. Saya janji dengan kelas 10.30 ya, 9:01. Jadi ini di antara contoh jamak taksir dan ada pelbagai jamak taksir lagi. Ya, yang bentuknya tak sama. Contoh lagi, ya, kutubun. Ya, ini rusulun, para rasul, nanti kutubun, ya, daripada buku. Kalau satu buku, kitabun, bila jamak dia guna jamak taksir, kutubun. Rumah, baitun. Yang tu nanti dia akan jadi jamak taksir. Oleh kerana saya dah nampak dekat dengan 10.30, saya janji 10.30 dengan kelas lagi satu tadi. Ya, jadi insyaAllah paling tidak pun bolehlah nampak sedikit daripada jamak taksir. Ya, dan saya tulis satu lagi bentuk jamak taksir yang terakhir. Ya, satu lagi bentuk jamak taksir yang terakhir. Okey, tengok. Buyutun. Ya, ini buyutun, buyut ataupun buyutun adalah rumah. Ya, ini adalah jamak. Ada tak wajah? Ini jangan ada nampak waw ni. Tu ada waw dia kata. Tapi kalau jamak muzakkar salim lepas waw apa? Nun. Ini huruf apa? Huruf ta. Huruf ta. Jadi jangan terperangkap dengan waw ini. Ya, sebab lepas dia bukan nun. Jadi buyutun adalah rumah. Kalau satu rumah, baitun. Jadi sekarang dah berapa wajah ni? Dah berapa wajah jamak taksir ni? 4. Ya, 4. Ada banyak lagi wajah jamak taksir. Ada banyak lagi wajah-wajah jamak taksir. Jadi semua wajah tu jangan susah hati. Ya. Jangan susah hati. Nanti kita jumpa dalam Al-Quran. Ya, kita jumpa dalam Al-Quran. Nantikan minggu hadapan. InsyaAllah kita akan menerokai jamak taksir lebih banyak lagi. Dan kesemua itu kita temui di mana? Di dalam Al-Quran. Okey, saya suka nak bagi tahu dalam Al-Quran paling banyak menggunakan bukan jamak muzakkar salim, bukan jamak muannas salim, tetapi yang paling banyak di dalam Al-Quran adalah jamak taksir. Ya, jamak taksir. Sehingga kan ya, alhamdulillah ada usaha yang sangat bagus mengeluarkan buku jamak taksir untuk mempermudahkan kita belajar. Khusus tengok jamak taksir. Okey. Kelas habis kita dah belajar ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Izinkan saya berhenti. Allah maksud janji 10.30. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana khusr illa alladziina amanu.